record belum? Belum start ya? Okay. So, untuk hari ni kita sambung balik kita punya kuliah. Chapter 1, example 4. Dia start dengan soalan chord So, kita tengok kalau ikutkan chord, kalau awak refer balik nota awak lah. Sekejap kita scroll up sekejap. Kita scroll. Kalau tengok kat sini. Untuk integration kita hanya ada 4 ni saja. Kita ada cos, kita ada sin, kita ada secant square untuk diintegrate. Kita ada 3 ni sahaja. Kalau kita jumpa selain daripada tu, maksudnya kita kena guna method lain lah. So kita tengok sini ada cos, sini ada sin, sini ada secant. Tapi bila kita tengok balik soalan kita tadi, dia ada chord. Which is tak adalah dalam 3 yang tadi tu. So chord X. So macam mana kita nak integrate dia? Kita tengok kat sini, chord sama juga dengan chord X dx sama juga dengan cos X over sin X dx. Setuju? Setuju tak? Setuju. Setuju. Okay. So daripada apa yang korang nampak kat sini, cos X over sin X, apa kaitan yang kita boleh buat kat sini? Apa kaitan yang kita boleh buat kat sini? Anyone? Kita ada sin kat atas, cos kat bawah, cos kat atas, sin kat bawah. Apa kita boleh kaitkan kat sini? Anyone? Differentiate sin dapat cos. Differentiate sin dapat cos. Means that kita ada connection dalam satu function ni. So cos X, sin X, differentiate sin dapat cos. Differentiate bawah dapat atas. Kalau ikutkan kita punya formula sebelum ni, differentiate bawah dapat atas, jawapan dia adalah ln yang bawah. Ln fx tambah c. Ni ikutkan jawapan dia lah. So sebenarnya kita dah tahu dah jawapan dia apa ni. Obviously jawapan dia akan dapat ln sin x. Sebab differentiate bawah dapat atas. Sebiji pula tu dapat atas. Differentiate sin dapat cos. Okay. Tapi sekarang ni kita punya soalan dia melibatkan substitution. Sebab tu cikgu cakap yang ni adalah short form ataupun shortcut kepada substitution. Okay, kita tengok macam mana untuk gunakan substitution pula. Okay, differentiate bawah dapat atas. So kita akan gunakan u sebagai sin x. So differentiate u du, kita akan dapat cos x dx. Okay, so bila kita tengok balik, kita akan substitute masuk. Integrate sin x dah jadi u. Dan perasan tak, cos x dx yang atas ni, cos x dx adalah du. So du. Bila kita substitute. Ataupun boleh ditulis dalam bentuk 1/u du. Jawapan kita adalah ln u plus c. Tapi tak settle lagi, u kita adalah ln sin x plus c. Okay. Kalau tak nak buat modulus tu pun tak ada masalah. Masih lagi okey. Tapi kalau nak buat lagi bagus lah. So yang ni Okay, settle yang pertama untuk example 4. Okay, boleh follow setakat ni? Boleh. Okay, kita terus. Boleh cikgu. Okay, kita teruskan dengan example 5. Okay, untuk example 5 pula, kita cuba cari connection. Boleh? Kita cuba cari connection. Mana yang rasa nanti sesuai dipilih sebagai u. Okay, kita tengok ln 2x kuasa 3 bahagikan dengan x dx. Cuba kita tengok, adakah differentiate x dapat atas? Tak boleh. Cuba kita tengok dengan ln pula. Ln kalau differentiate dapat apa?
1 per X. Yes. In other words, sebenarnya benda ni boleh ditulis dalam bentuk macam ni. So we have ln 2x cube multiply with 1 over x dx. So tadi kita dah terfikir ln 2x differentiate akan dapat 1 over x. So which is belakang ni lah. Okay. Bila ada connection macam ni, so jelas lah kita boleh pakai u sebagai ln 2x. Dan du kita adalah 1 over 2x multiply by 2. So potong-potong, kita akan dapat 1 over x dx. So bila kita masuk balik dalam kita punya after substitute, yang belakang ni obviously akan dapat du. So yang sini akan jadi integrate u cube du. Boleh? U cube du. So u cube du, bila di integrate, dia akan dapat u to the power of 4 over 4 plus c. So kita substitute balik apa tu u. So kita akan dapat ln 2x to the power of 4 over 4 plus c. Okay. Boleh? Boleh kelas? Boleh cikgu. Alright. Okay. So kita tengok dengan yang sebelum ni. Yang sebelum ni, untuk example 1, soalan ni tak melibatkan mana-mana connection So untuk substitution, dia boleh jadi macam tu. Satu, dia tak ada connection dengan depan. So kita boleh jumpa lah. Soalan nombor 2, dia ada connection dengan depan. Differentiate dalam, dapat luar. Kita tengok lagi. Yang ni pula semalam, yang hari tu kita buat differentiate atas ni, kita akan dapat bawah. Lagi yang baru ni, kita differentiate bawah dapat atas. Yang ni differentiate dalam, dapat kat luar ni. So which is ada connection lah. So biasanya soalan yang ada connection ni, kita boleh buat menggunakan substitution. Okay. So kita tengok example. Example 6 pula. Okay. Kita tengok example 6. Soalan dia prove that 2x square over x minus 1 dx dia jadi bentuk macam ni. Boleh? Ni satu lagi soalan yang orang cakap tak melibatkan mana-mana function kat atas atau kat bawah lah. Cuba awak tengok differentiate bawah dapat atas ke? Cuba tengok differentiate bawah dapat atas ke? Tak. Tak ada kan? Takkan dapat kan? Okay. Tapi kita cuba cari connection lah. Daripada bentuk ni kepada bentuk ni. Kita cuba cari connection lah. Pertama sekali kita tengok dulu. Kita tengok dulu ada perkara yang obvious dekat sini. Yang mana kita ada x minus 1 tiba-tiba jadi u kat sini. So kita dah boleh nampak dan boleh judge lah. Kita boleh letkan u as x minus 1. Boleh? Tu yang pertama. Yang kedua, kita boleh adjust ni u tambah 1 sama dengan x. Daripada sini juga, kita boleh adjust lagi. Kita boleh differentiate. Kita akan dapat du sama dengan dx. Okay, so kita dah dapat perkara yang sepatutnya sebelum kita tukar jadi yang atas ni. Kita cuba substitute satu-satu Kita ada 2x square over x minus 1 integrate dx sama juga dengan. Okay, kita cuba substitute satu-satu. Substitute satu-satu. Yang kat bawah ni dia akan jadi u. Okay, selesai. Benda ni. Bawah akan jadi u. Atas dia akan jadi u plus 1 sebab cikgu gantikan yang ni. So u plus 1. Okay, selesai. U plus 1 sebab x square. So u plus 1 square. 2 ni kita letak kat luar. Lepas tu du dah jadi dx. So dx ni kita gantikan dengan du. Okay, so proof
proven. Okay. Sekejap cikgu padam sikit. Cikgu conteng lah. Okay. So, ini integrate. So, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak selesaikan benda ni. Boleh, kita nak selesaikan benda ni. Kita tengok kalau kita ada daripada sini, kita dah guna substitution jadi bentuk ni. Daripada bentuk ni, kita tak boleh nak selesaikan. Sebab dia ada x minus 1 atas ada 2x square. So, bila kita substitutekan, kita boleh selesaikan dia. Cikgu terus pergi kepada bentuk ni lah. 2 integrate, yang ni akan jadi u square plus 2u plus 1 divide by u du, ataupun kita boleh tulis sebagai 2u plus 2 plus 1 over u du. Setuju? Setuju tak kelas? Setuju. Okay, good. Daripada sini pula kita akan substitute, kita akan differentiate dia directly lah. Kita akan differentiate directly. So kita akan dapat 2 kat depan. U akan jadi u square over 2. 2 integrate akan dapat 2u. Ln pula. 1 over u akan dapat ln u plus c. Boleh? Tapi tak habis kat situ. Kita teruskan dengan penggantian. Boleh? Kita gantikan u balik. So 2 dalam bracket kita ada x minus 1 square divide by 2 tambah 2 x minus 1 tambah ln x minus 1 plus c. Okay. Nak tinggal macam tu pun boleh. Awak nak darabkan 2 ni masuk ke dalam pun tak ada masalah. Okay. So far boleh follow? Boleh cikgu. Okay. Kita tengok next. Next pula. Ni salah satu lagi teknik untuk kita selesaikan integration. Namanya integration by part. Boleh? So yang ni kena tengok betul-betul lah. Sebab yang ni lah yang akan menjadi isu dan akan jadi masalah besar untuk student kita nak selesaikan soalan integration. Nama dia integration by part. Integration by part ni dia ada connection dengan product rule. Kalau kita belajar time differentiation dululah, dia ada sedikit connection lah. Kita tengok formula asas dia kat sini. Boleh, formula asas dia kat sini. Integrate u dv sama dengan uv minus integrate v du. Boleh? Cikgu ulang balik Cikgu tulis sebagai integrate u dv sama juga dengan uv minus v du. Okay. So ni formula dia lah. Okay. Dia tengok dia cakap this technique is called integration by part. Ni integration by part. The idea is to choose u and dv. So v du is simpler than u dv. Okay. Kena pilih u dan dv. Kena pilih u dan dv. Okay. So kita tengok example 1. Awak ambil formula ni Ni formula yang kita akan pakai lah. U dv is equal to uv minus v du. Okay. Kita tengok example 1. Example 1 ni, bila kita tengok, kita ada integrate x square root of x plus 1. Ada tadi soalan, kita jumpa differentiate dalam dapat luar. Ataupun senang cerita yang mana-mana ada connection, kita boleh pakai substitution. Boleh? Yang mana-mana ada connection, kita akan pakai substitution. Tapi, untuk case yang mana kita dah cuba cari connection dia, tak dapat, kita boleh pakai by part. Boleh? Kita pakai by part. Tapi kena ingat, sebelum pakai by part, kena choose u. Boleh? Choose u dengan dv. Choose u dengan dv. So, macam mana nak choose u ni? Yang ni kena tengok betul-betul lah. Kita akan pakai LO
PET. Kita akan pakai Lopet. Okey kelas. Sekejap cikgu tengok berapa ramai dalam ni. Ada 21 orang, 20 orang. Okey. So kita tengok Lopet. Jap. Sepatutnya sekarang ni kelas cikgu. Kejap. Sepatutnya sekarang ni S1 BP3, betul? Betul cikgu. S1 BP3. Okey, tak apa. So, tak apa. Kita teruskan je Mana yang ada okey, tak apa, kita teruskan saja. Mana yang ada kat sini. So, Lopet So, advantage lah siapa yang ada dalam kuliah hari ni. Orang lain cikgu tahu dia ada kelas, tak apa. Kita nak teruskan juga sebab kemungkinan besar esok cikgu punya kuliah mungkin cikgu anjak ke belah petang. Kita akan ada juga tapi kita buat belah petang. Okey. So, Lopet. Apa tu Lopet? Lopet ni adalah akronim kepada ni adalah LON ataupun log. Boleh? LO ni P adalah polinomial, E adalah exponent, T adalah trigo. So, urutan ni kita tengok mana dulu keluar. So, kalau ln dulu keluar dan kita akan pilih ln sebagai U. Kalau polinomial dulu keluar dan polinomial akan dipilih sebagai U. Samalah. Kalau E dulu keluar, instead of trigo, ambil E dulu. Okay. So, LOPET, Lopet. Kita akan pakai benda ni lah. Rujukan kita untuk choose U. Boleh? Untuk choose U. So, bila dah choose U, yang lain akan jadi DV. Okay, kita buat example 1 dulu bagi nampak apa tu sebenarnya yang kita boleh tengok. Okay, so kita tengok dulu Kita tengok yang pertama dulu. Find. Kita minta yang ni. So, kita tengok dah ni. Bila kita tengok, ada tak ln dekat soalan kita ni? Ada tak ln? Ada. Tak ada. Tak ada kan? So, tak ada ln, kita tengok. Ada polinomial tak? Ada. Tengok betul-betul polinomial. Ada tak? Square root tak kira. Macam mana? Square root tak kira polinomial. Yes, square root bukan polinomial. Ada. Ada kan? Tak. Ada. X adalah polinomial. Boleh? X adalah polinomial. Yang mana polinomial power 1. Boleh? Okay. So, andai kata X adalah U, kita akan dapat X sebagai U. So, selain daripada U akan jadi DV. Boleh? Selain daripada U akan jadi DV. So, dia akan jadi macam ni. X plus 1 to the power of 1 over 2 dx. Okay. So, kita dah pilih U dengan DV kita. Tengok U sebagai X ataupun kita dah pilih X sebagai U. Selain daripada U akan jadi DV. Square root of X plus 1 dx. Dia akan jadi DV. So, tugas kita apa perlu kita buat? Kita perlu cari DU dengan V. So, sekarang ni U dah ada. DU tak ada. So, DU boleh dapat. DU is equal to dx. Boleh? Tu yang pertama. Macam mana nak cari V? Kita perlu integrate benda ni. Boleh? Integrate ni both side. So, integrate dV akan dapat V. So, integrate yang ni akan dapat X plus 1, 3 per 2, 2 per 3. Boleh? Dah selesai sampai situ. So, kalau perasan, kita dah ada U, dV. Lepas tu, kita ada DU, V. Boleh? Kita tengok balik dalam penulisan kita, kita ada square root of
square root of pula. Integrate x square root of x plus 1 dx. Dia adalah u darab v. So u darab v kita akan dapat 2/3 x. X tambah 1, 3/2 tolakkan dengan integrate v du. V du. So kita ada 2/3 x tambah 1, 3/2 dx. Okey kelas. Boleh follow tak? Boleh. Boleh? Boleh ke tak ni? Boleh. Boleh? cikgu. Okey. Macam ni boleh cikgu. Okey. So kita perhati betul-betul kat sini. Ni adalah U. Selain tu adalah V. Lepas tu ni adalah V. Ni adalah DU. Adakah kita punya tugas dah selesai? Belum lagi Sebab apa? Kita masih perlu selesaikan integration yang kat belakang ni. So yang depan biar je. Kita dapat 2/3 X. X tambah 1. 3/2. Belakang ni kita perlu selesaikan. So X tambah 1. 3/2. Kalau kita integrate kita akan dapat X plus 1. 5/2. So 2/3 masih ada kat sini. So 5/2 dia akan jadi 2/5. Lepas tu plus C. Okay, almost done. Kita akan dapat 2/3 X. X tambah 1. 3/2. Sini akan jadi 4/15. Kita ada X tambah 1. 5/2 tambah C. Okay, dah. Okay, so far boleh follow. Boleh follow kelas? Boleh cikgu. Boleh Okay. So, kita tengok yang seterusnya pula. Kita tengok example 2. Soalan ni melibatkan X dengan eksponen. Okay, jadi kita salin balik dia punya formula dan dia punya cara nak pilih U tu. Okay. Kita tengok Okay. Kita ada integrate V du, U dV sama dengan UV minus integrate V du. Ni formula dia. So perlu pilih U lah. Okay. So cikgu ulang sekali lagi penggunaan LOPET. LOPET. Okay. Kita tengok kat sini. Kita ada dua function berbeza. Satu kita ada X. Satu lagi kita ada eksponen X. Okay. Siapa dulu kita nak pilih sebagai U? Anyone boleh bagi tahu cikgu? Siapa dulu kita nak? X. X. Kenapa X? Poly. Yeah, sebab X is a polynomial. Boleh. E adalah eksponen. So polinomial dulu datang baru eksponen. So kat sini kita boleh jadikan U is equal to X. So dah pilih U, yang lain akan jadi dV. dV is eksponen X dx. Boleh? Ambil terus sekali dengan eksponen X. Dia beza dengan substitution. Yang ni ambil satu, yang lain jadi dV. Kalau substitution, kita ambil salah satu, jadi U, yang lain perlu ditukar menjadi du. So yang tu kena adjust lah. So yang ni pula, kita perlu differentiate U dapat du. Differentiate X dapat dx. Sebenarnya dapat satu. Tapi sebab kita dah alihkan ke sebelah, yang ni pula integrate yang ni dapat dV, integrate dV dapat V, integrate eksponen dapat kelas. Integrate dapat Sama. dapat sama eksponen X. Okay.
So, daripada yang ni, kita dah ada U dV, kita dah ada du V. So, kita boleh masukkan lah dalam formula. So, integrate X exponent X dx, which is U dV, is equal to UV X exponent X. Minuskan dengan integrate V du. V kita ada exponent X, du kita ada dx. So, X exponent X minus integrate exponent X dapat exponent X balik plus C. Okay, siap. Okay, boleh follow lagi kelas? Boleh cikgu. Okay, boleh tengok dulu example 3. Okay, kita tengok example 3 pula. So, cara pemilihan lagi lah. Masih lagi, bila kita tengok example 3 ni, awak tengok sendiri lah, example 3 ni, kita tengok differentiate atas dapat depan tak? Always alert dengan benda tu, differentiate atas dapat depan tak? Ha, differentiate atas dapat depan tak? Sama je. Differentiate atas. Tak. Tak. Okay. Dah. Kita tengok So, differentiate atas tak dapat depan. Boleh? So, ni adalah satu integration yang perlukan penggunaan by part. Sebab apa? Tak ada connection antara depan dengan atas. Tak ada connection dengan dalam atau luar. So, tak ada connection. So, yang ni kita pakai by part. So, masih lagi menggunakan loped lah. So, loped. Cikgu suka kalau tulis ni balik. U dV sama dengan V UV minus V du. Lagi tak ingat, lagi tu lah kita tulis. Okay. So, pemilihan U adalah okay, pemilihan U. Adakah eksponen? Loped. L-O-P-E-T. Loped. Siapa dulu kita nak tulis ni? Siapa nak pilih sebagai U? Siapa pula DV? Kelas. Next one DP3. Eksponen dulu. Sorry? Polinomial. Polinomial. Baru ajar dulu dah bersepah-sepah lah. Log ada ke? Tak ada log. Polinomial ada tak? Ada kan? Siapa? Okay. Siapa? X. Apa? Sekali lagi? X. Ha? X. 2x. 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 Jangan bagi sebut je. 2x boleh. 2x adalah polinomial. Dia by part ni kita tak boleh ambil separuh-separuh. Dia tak boleh ambil part of. Dia tak boleh ambil part of. Kalau awak cakap polinomial, kena ambil semua sekali 2x. Sebab yang lain daripada yang kita pilih tu, dia akan jadi eksponen negatif 3x plus 1. Dia akan jadi dv. Sorry, ada dx. Dah ambil 2x, dv. Ni beza antara substitution dengan by part. Cikgu cuba buat kat sini. Kalau kita ada ln x square, integrate, bawah dia ada x, dx. Ni contoh lah Okay. Pertama sekali, kita akan tengok connection. Boleh kita tengok connection. Differentiate ln, dapat tak bawah? 1 over x. Ataupun differentiate ln, dapat tak 1 over x? Dapat. Dapat kan? Dapat. Okay. Kalau dapat, kita boleh guna substitution. Kalau substitution, u dia apa? U dia apa?
Okay, loading. Lamanya. Lon X. Sorry, sekali lagi. Lon X. Ya, ln X. Boleh, pemilihan U untuk substitution. Ni substitution Ni cikgu ambil untuk kes soalan substitution. Substitution. Boleh. So, ln X kita ambil. Perasan tak? Kita ambil part of the equation. Boleh? Part of the equation. Ln dia ada square sepatutnya, tapi kita ambil ln X sahaja sebab ni substitution. So kita proceed lah and so on. Teruskan. Tapi untuk by part dia tak boleh. Kalau awak ambil U adalah 2X, benda tu kena ambil. Dia tak boleh ambil X. Boleh? Jelas benda ni? Plus. Okay, so kita tengok du. So du dia dapat 2 dx. Untuk dv pula, hati-hati sini v, kita akan dapat dia balik negatif 3x tambah 1, dia akan dapat negatif 1/3 kat depan. Kenapa? Sebab differentiate negatif 3x dapat negatif 3, kita overkan, letak kat bawah. So cikgu buat negatif 1/3, sama je lah. Nak letak kat bawah negatif 3 pun boleh, nak buat macam cikgu ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita teruskan dengan 2x eksponen negatif 3x tambah 1 dx selesai uv. So negatif 2/3 eksponen negatif 3x plus 1. Cikgu dah darabkan siap-siap tinggal satu lagi x. Boleh? 2/3 x eksponen negatif 3 plus 1. Cikgu dah darabkan u dengan v. Okay, kita tolakkan. Boleh? Kita tolakkan v du. V du, kalau ikutkan dia jadi negatif 2/3. Cikgu darabkan 2/3 eksponen negatif 3x tambah 1 dx. Boleh? Cikgu tulis balik dalam bentuk yang lebih proper, which is senang untuk kita integrate sekejap lagi. Kita tengok. Yang depan ni jangan usik. 2/3x eksponen negatif 3x plus 1. Selesai. Yang ni tolak-tolak jadi tambah. Cikgu letak 2/3 dekat depan. Kita tinggal eksponen negatif 3x tambah 1 dx. Boleh? Yang depan ni kita biar je. Itulah jawapan dia. 3x tambah 1. Sini, integrate eksponen. Dia akan dapat dia balik negatif 2/3x tambah 1 tambah c. So, kita tertinggal satu benda kat sini. Darabkan dengan negatif 1/3. So, jawapan dia jadi 2/3x. Eksponen negatif 3x tambah 1. So, yang ni tolak. Dia akan jadi 2/9 eksponen negatif 3x tambah 1 tambah c. Okey, dah. Boleh follow ke? Boleh follow kelas? Boleh. Boleh. Okey. So, ni integration by part. Kita tengok lagi. Bawah ni ada lagi integration by part. Okey. Dah sempat salin dah? Ke tak ada? Memang tunggu video cikgu ni. Cikgu upload video. Dah salin Okey. So kita tengok example 4. Seketul ln. Dia ada seketul ln x kat situ. Ada cadangan jawapan? Ada cadangan jawapan? Siapa nak start? Cikgu? Oh, so 1 cikgu. over x plus c. 1 over x plus c. Okey. Ni kawan kita bagi jawapan. Integrate ln x dx sama dengan 1 over x plus c. Setuju tak? Tak. Ni realitinya ramai pelajar akan jawab macam ni. Kenapa? Sebab ln differentiate dapat 1 over x.
Bukan ln integrate dapat 1 over x. So yang ni masih lagi yang confused lah. Ni So yang ni bukan cara yang betul sebab differentiate ln dapat 1 over x. Ya. So bukan integrate ln dapat over x. So yang ni salah lah. Okay. Okay. So ni salah. Tak apa. Kita highlight kat sini supaya orang alert nanti bila tengok video ni. So bila orang tengok video ni, so ln x dia tak akan jadi 1 over x plus c. Sebab apa? Ni adalah differentiation. Differentiation. Boleh? Okay. So macam mana pula nak selesaikan ni? Macam mana nak selesaikan integrate ln x dx? Ni adalah special case lah yang mana dia macam tunggal tau. Dia macam tunggal tapi sebenarnya dia tak tunggal. Dia sama juga dengan integrate ln x dx sama juga dengan integrate 1 times ln x dx. Dia nampak macam tunggal tapi sebenarnya tak. Untuk case integrate dia jadi macam ni. Boleh. So macam mana pula kaitan dia dengan apa? By part. U sama dengan ln x. Good. U sama dengan ln Ln x. x. dv sama dengan 1 dx. Yeah. Boleh. So du adalah 1 per x. Ya Allah. Du adalah 1 per x. Sekejap dia padam balik. Okay, du adalah 1 per x. Du adalah 1 per x. V adalah x. Sebab integrate 1 dapat x. Okay, kita pun masuk balik. Integrate ln x dx adalah u darab v. U darab v. So x ln x minus integrate 1 over x darab x. V du x darab 1 over x. Sini ada dx, sorry. Dx. Okey, kita munikan balik, kita cantikkan balik benda ni. Dia adalah x ln x minus integrate 1 dx. Setuju? Sebab x dengan ni potong, tinggal 1 dx. So jawapan dia x ln x minus x plus c. So nampak macam simple je kan? Integrate ln x. So ramai akan buat macam ni. Which is salah. So ni sebenarnya kena pakai by part. Okay, boleh kelas? Boleh kelas? Boleh. Okay, good. Okay, kita proceed lagi dengan example 5. Cuba tengok example 5. Cuba korang teliti sekejap. Soalan example 5 tu, kita ada x dengan ln x. Cikgu rasa obvious lah soalan ni. Soalan ni sangat obvious. Sebab apa? Sebab kita nampak siapa kita nak pilih sebagai u, siapa kita nak pilih sebagai dv. Okay. So, apa cadangan korang? Siapa u kita? Siapa u kita? Kelas, siapa u kita? X cikgu. Lompet. Ln x. Dah sepah-sepah dah. Ln X. Lopet. Jangan tulis Polynomial. lagi selagi korang Lompet. selagi tak dapat X. jawapan yang sehati sejiwa. Itulah kita akan tulis je. So siapa dulu? Ln X. Ya, ln x. X dv. datang dulu. X datang dulu. Lompet. Ln datang dulu, bukan x datang dulu. Memanglah penulisan dia x ln x. Memanglah dia x datang Ln dulu. x.
Okay, boleh So, kita ada X. Dx. X dx. Oh, Good. lambat. Okay, so du sama dengan ya Allah, dia bergaduh pula dalam tu. 1/x je go du je go. Yeah, 1/x. 1/x dx. So V sama juga dengan X square over 2. Dah. Kita pun tulis balik. Integrate X ln X dx sama juga dengan X square over 2 ln X UV U darab V tolakkan dengan integrate X 1 over X silap X square over 2 1 over X dx V du X square over 2 1 over X dx. Okay. So kita munikan yang ni supaya bentuk dia nampak elok sikit. So X square over 2 ln X minus potong. Kita ada 1 over 2 X dalam ni. Tak selesai lagi Belum selesai integrate lagi. So bentuknya macam tu. Now baru kita integrate X square over 2 ln X minus 1 over 2 X square over 2 plus C. So finaliskan jawapan kita. X square over 2 ln X minus 1 over 4 X square plus C. Okay, dah. Boleh kelas? Boleh. Okay. Kita tambah lagi difficulty kita punya integration by part. Kalau awak tengok ni soalan dia, example 6 dengan example 7. Sebelum kita pergi rational, cikgu stop sampai example 7 je tau untuk hari ni. So example 6 kita tengok lagi, nampak macam pendek. Sama juga untuk example 7 nampak macam pendek. Tapi jalan kerja dia boleh tahan panjang Okay, boleh kita teruskan example 6. Boleh kita teruskan dengan example 6. Jom ni cikgu kita teruskan. Jom. Boleh go. Okay, example 6. Kita ada X square exponent X. Boleh? X square exponent X. Siapa you? Lopet. Lon. X. Exponential. Mana datang lon? Polynomial. Tak, selagi tak okey, selagi tu kita tulis. Lopet. Siapa dulu? Polynomial. Polynomial go X square. Polynomial. Ya, X square. So, dv dv X dx. Exponent X. exponent X dx. X. Okay. So, du sama dengan 2x dx. V adalah exponent X. Dah selesai. Kita pun masuk. Ya Allah. Sekejap. Okay. Kalau kita masukkan, kita dapat X square exponent X dx. Sama dengan UV. X square minus X square exponent X minus V du. So kita keluarkan 2 kat depan. Integrate X exponent X dx. Okay. Dah. Siap. Siap ke? Tak. Masih belum selesai kan? Yang belakang ni. Okay. Cuba tanya diri awak. X exponent X macam mana nak selesaikan? Okay, kita dah buat 1 by part. Kita buat 1 by part. Jawapan dia kat sini. X square exponent X. Lepas tu tolak 2 integrate X exponent X. Okay, so soalan cikgu. Soalan sebelum ni kita boleh selesaikan yang belakang ni dengan mudah lah. Sebab kita integrate X dapat X square. Kita integrate apa lagi? Kita integrate 1 dapat X. Lagi kita integrate exponent negative 3X plus 1. Kita akan dapat exponent negative 3X plus 1 balik. Cuma bahagikan dengan negative 3. Lagi apa lagi? Integrate exponent X dapat exponent X. Integrate X plus 1
x plus 1, 3/2, integrate dapat 5/2. Tapi cuba awak tengok balik soalan ni. Belakang dia adalah x exponent x. Nak lopet balik. Ya, kena buat lopet balik. Boleh kena buat lopet balik. Which is second by part lah. Dah buat by part, lepas tu buat by part sekali lagi. Okay. So, sebab tu cikgu buat space sikit kat sini. So, ni untuk second by part. Boleh. By part kedua, U kita siapa? X. Yes, good, X. Tu dah pandai lah tu. dv, Dx. Dx. exponent X, dx. So, teruskan. du sama dengan dx. V sama dengan exponent X. Okay. So, kita masuk balik. Tapi, melibatkan yang belakang ni saja. So, X square, exponent X. Tolak 2. Sini cikgu buat bracket besar. X exponent X. UV minuskan dengan V du. Exponent X dx. Okay. So, belum selesai lagi tugas kita. Kita buat X square, exponent X. Tolak 2. Selesaikan dalam ni dulu. Kita ada X, exponent X. Tolak exponent X plus C. Okay, so kalau awak rasa nak masukkan 2 ke dalam ni pun tak ada masalah, dah boleh dah. Ataupun nak simplifykan, exponent tu keluar. Boleh, exponent tu nak keluarkan. Okay, boleh, tak ada masalah. So, kita keluarkan exponent Exponent X kita keluarkan. So, dalam ni akan tinggal X square minus 2x 2x. plus 2. What? Plus 2. Boleh? Plus 2 sebab apa? 2 tolak 2x. Tolak 2 darab dengan negatif dapat plus 2. So plus C. Ni nak simplify dia lah. Okay. Last soalan. Okay, last soalan kita cuba selesaikan x square sin 2x. Okay. So x square dengan sin siapa datang dulu? X square. Yes. So, strigo ni belakang sekali. Law pad tigu belakang sekali kan. U is x square. dv adalah sin 2x dx. Okay. So, kita buat du sama dengan 2x. V sama dengan integrate sin dapat? Integrate sin dapat? Tak ingat lah. Cos. Negatif cos 2x divide by 2. Okay, kita cuba masukkan integrate x square sin 2x dx sama juga dengan uv. uv, so negatif x square cos 2x divide by 2 minus minus jadi plus. Boleh? So, kita ada 2 kat depan. Okay, tak. Cikgu buat sesuatu. Bagi nampak lah. Okay. Kita tolak dulu. Integrate 2x darabkan dengan negatif. Ni ada dx sorry. 2x tolak cos 2x divide by 2 dx. Okay, simplifykan negatif x square cos 2x over 2. Yang ni boleh potong, yang ni boleh potong. Negatif jumpa negatif jadi positif. Sini dalam tinggal x cos 2x dx. Okay, boleh nampak? Boleh nampak tak? Okay, kita habiskan x cos x ataupun x cos 2x dx. Kita tak boleh integrate directly. Kita perlu buat by part sekali lagi. So, by part sekali lagi, cikgu belah sini je lah. U kita adalah x
dv kita adalah Cos cos X dx. u akan dapat du akan dapat dx, v akan dapat sin 2x over 2. Okay, cikgu substitute masuk. So ada dua lopat dah kat sini. So negative x square cos 2x over 2 plus dalam bracket besar kita ada uv x sin 2x over 2 minuskan dengan 1/2 letak kat luar. Kita ada sin 2x dx. Okay, tak selesai lagi. Habiskan sikit lagi. Kita ada x, negative x square sin 2x over 2 plus x sin 2x over 2. Integrate sin dapat cos. So dia akan jadi 1 over 4 cos 2x plus c. Okay, dah habis. Okay, so siapa rasa macam tak berapa nak strong lagi, tak berapa nak faham lagi, kita ada berapa example kat sini tadi? Kita ada 7, kita ada 7 example kan semua untuk by part. Cikgu minta nanti balik, tengok balik video yang cikgu share ni, yang kita dah bincang. Siapa yang dah join, ada advantage sikit lah. Tapi siapa yang tengok video ni nanti balik, teliti balik ke 7 example ni. Sebab cikgu rasa dengan example ni rasa dah boleh buat sebenarnya. Dah boleh buat. Tapi kalau ikut lah, apa tu lopat, apa tu susunan nak buat integration by part ni. Okay. So setakat ni yang dalam kelas ni jelas? Boleh? Cikgu, Ya. yang jawapan akhir tu kan, kan negative x square sin 2x, dia bukan cos Yang mana? Yang Depan. Betul. Silap. Ini silap. Sekejap cikgu padam balik. Ni cos patutnya kan? Ni cos. Betul. So ni adalah cos. Cos X. Okay, thank you Ani. Okay, dah. Bihai. Siapa? Nabiha share device dengan saya. Oh, betul lah. Nama Ani tapi orang lain cakap. Okay. So, kita stop sampai sini dulu. Untuk kelas hari ni, orang lain nanti cikgu akan bagi kerja lah. So, untuk kelas S1 BP3. So, korang settlekan soalan apa? Soalan chapter 3. Chapter 3 dah siap lah. Pas ya? Kenapa tak ada jawapan?